Kita start. So today hari ni kita akan masuk chapter baru which is chapter 4, statically indeterminate plane thrust. Okay, kejap. Okay, kalau dalam chapter yang kedua, dalam chapter yang ketiga, kita dah belajar tentang determinate plane thrust, determinate structure. Ingat tak dalam chapter 1 dah diterangkan kalau determinate structure apabila kita punya unknown kita boleh solvekan guna equilibrium equation. Okay. Ingat tak saya terangkan R mesti sama juga dengan 3. So reaction kita ada 3 dan bila 3 kita boleh solve guna equilibrium equation lah. Sebab unknown ada 3 kan. Okay. Untuk indeterminate structure, kita punya reaction akan lebih besar daripada 3. Support reaction kita lebih besar daripada 3. And then untuk indeterminate juga, kita ada dua, actually kita boleh jadi, okay, dua lah. Kita akan ada external indeterminate. Lagi satu kita ada internal indeterminate. Okay. Kalau external ni, bila kita punya support, okay, support reaction kita lebih besar daripada 3. Tapi kalau internal ni pula, kita punya member, kita punya trust member yang berlebih. Okay, kita tengok introduction dia. Statically indeterminate when the number of unknown reaction or internal forces exceed the number of equilibrium equation available for its analysis. Okay, so kita punya unknown lebih banyak daripada kita punya equilibrium equation dan kita punya structure dipanggil sebagai indeterminate. So most of the structure design today are statically indeterminate. Okay, memang generally structure yang orang design sekarang ni memang mostlynya semuanya indeterminate. Okay, what are the advantages? Kenapa orang pakai indeterminate structure ni? So for a given loading, the maximum stress and deflection of an indeterminate structure are generally smaller than statically determinate. Okay, apa yang dimaksudkan kat sini? Kalau kita tengok kita contohnya kita ada determinate. Kita ada satu determinate structure. Kita contoh kat sini beam lah contohnya. Okay. Kan? So ini adalah determinate structure sebabnya kita tahu dia punya reaction ada 3. So bila adanya force dekat sini, adanya loading dekat sini, so of course akan berlaku deflection kan? So akan berlaku deflection. Tapi macam mana keadaan kalau structure kita tu indeterminate? Contohnya kita tengok ni, kita ada satu beam, kita ada macam ni, kita ada support kat sini, kita ada support kat sini. So ini kita panggil dia sebagai indeterminate structure. Sebabnya kita ada 1, 2, 3, 4. So R kita greater than 3. Sorry saya tak tahu kenapa saya punya pen ni macam bila saya tulis dia keluar garis macam tu. Ignore je So ini adalah indeterminate structure. So secara logiknya kita punya deflection akan lebih kecil lah. Lebih kecil berbanding dengan determinate structure. So that's why kenapa kita design indeterminate structure. And also kalau kita ada trust kan, kalau kita ada trust, macam mana lukis alamak, sekejap. Ini contoh trust. Okay. Untuk trust ni tau, member dia yang lebih. Macam mana saya tahu nanti kita akan belajar lah. Macam mana kan kita dah ada formula M plus R tolak 2J must be equal to 0. Dekat sini you guys akan tahu member M tu terlebih. So dalam situasi ni, M tu terlebih, member dia yang terlebih.
Kan kalau kita letak satu je dia akan jadi determinate, statically determinate, trust. Tapi bila kita letak dua macam ni, sekarang ni member dia terlebih satu. So bila ada member yang banyak, so maksudnya the maximum stress di dalam kita punya trust ni akan distribute lah. Akan lebih smaller lah sebab lebih banyak yang akan tanggung stress. So that's why kenapa orang design indeterminate structure. Okay, statically indeterminate structure tends to redistribute its load to its redundant support in cases where faulty design or overloading occur. In these cases, the structure maintains its stability and collapse is prevented. Inilah yang saya terangkan tadi. Bila kita ada lebih support, bila kita ada extra member, kita punya load tu akan distribute lah kepada redundant support tu. Okay, apa dia punya disadvantages? And of course lah cost. Bila kita ada banyak lagi elemen, of course lah akan melibatkan cost. The cost is more to construct the support and join of an indeterminate structure compared to determinate one. Any deformation such as that causes by relative support displacement or changes in member length caused by temperature or fabrication errors will introduce additional stresses in the structure, which must be considered when designing indeterminate structure. Okay, ini dia punya disadvantages and advantages lah. Okay, type of statically indeterminate structure. So we have two types ataupun actually kita akan ada tiga. Kita akan ada tiga keadaan. Pertama kita ada external indeterminate. Ini yang saya terangkan tadi. Apabila external indeterminate ni bila kita punya support reaction. Support reaction kita lebih besar daripada 3. Macam case tadilah kita ada 1, 2, 3. So kita ada 4. Kita ada support kita ada 3, reaction kita ada 4. So ini kita panggil dia adalah external indeterminate structure. Related with reaction, the number of reaction of the structure exceed the number of equilibrium equation in analysis. So kita tak boleh solve guna equilibrium equation sebab kita ada 4 unknown . So yang kedua adalah internal indeterminate. Internal indeterminate apabila kita punya member kita yang terlebih. Okay, kita punya member yang terlebih. So related with the framework construction, some of the framework or trusses should have an adequate number of member for stability intention. Okay, kita perlukan member yang cukup untuk make sure kita punya structure stable. If inadequate number of member were detected, structure is classified as unstable. Okay, kalau tak cukup member, tak stable lah pula kita punya structure tu. However, okay, if the redundant numbers of members were determined, the structure is classified as statically indeterminate. However, kalau member dia banyak pula, kita klasifikasikan dia sebagai statically indeterminate structure. Okay. So macam mana kita nak check nanti kan daripada M tambah R tolak 2J must be 0. Ini adalah formula untuk trust kan. Sebab kita akan fokus on trust. So untuk check nanti kita akan buatlah M must equal to, kita just bawa je lah 2J tolak R. Kita tengok sama tak kalau M ni lebih besar, dia adalah internal indeterminate. Dengan syarat R kita adalah 3 lah. Okay, kalau internal indeterminate, kita check reaction kita 3. However, M ni lebih besar daripada 2J tolak R, 2J tolak 3 lah terus kan. So, kita akan cakap dia sebagai internal indeterminate. And then, dalam real situation, kalau dekat keadaan sebenar lah, construction kita akan ada lagi satu, external internal indeterminate. Kita ada external, internal, indeterminate. Ini apabila kita ada extra support, kita ada extra member. So kita dah ada lebih redundancy-nya lebih banyak lah.
Kan contohnya kita ada external pun lebih, internal pun lebih. Okay, tapi don't worry. Itu just macam kita punya sebagai pengetahuan lah. You guys kena tahu, not only dua, kita ada tiga, external dengan internal indeterminate structure. Tapi dalam chapter ni kita akan cover external indeterminate and internal indeterminate. Okay, jom kita tengok example. Okay, prove the truss is statically external indeterminate. Okay, macam mana kita nak prove? Kita tahu, kita tengok dalam sini kita ada 4 reaction. Kita ada pin, roller and roller. So kita akan ada 4 unknown reaction. So kita tahu dekat sini kita punya structure adalah externally indeterminate. Okay, tapi kita kena check lah. Kita kena check balik sebabnya kita takut kita ada dua kan. Mungkin ada internal juga. Okay, kita tahulah M kita ada berapa. M dia dah bagi 7. Lepas tu R kita 4. J kita ada 5. So, kita tengok M equal to, sepatutnya kan M tolak R tambah 2J sama dengan 0. So, kita check kita punya M. M sama juga dengan R tolak 2J. Sorry. M plus 2J tolak 2. M plus R tolak 2J. So, dia akan jadi M jadi 2J tolak R. M dia adalah 7. So, J dia adalah 5. R dia kita terus assume 3 lah. Kita nak check. Member dia terlebih ke tak? So, 7. 10 tolak 3 jadi 7. So, dekat sini kita tahu member dia ngam. So, member dia cukup-cukup. Okay, so dia hanyalah externally indeterminate lah. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, kita senaraikan kita kena ada M, kita kena ada R, kita kena ada J. Berapa M dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. M dia adalah 13. R dia 1, 2, 3, 4. R 4. How about join? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kita masuk je dalam equation. Kita dah tahu kan R dia 4. Okay, kita terus check member dia macam mana. M 2J tolak 3. So M dia 13. 2J 2 darab dengan 8 tolak 3. So 13 tolak 16 tolak 3 adalah 13 juga. So M dia okay. Cuma R dia je kita tahu R dia adalah 4. So dekat sini kita akan cakap this structure adalah external indeterminate. Salah je ni. Indeterminate truss. Okay. So this is external indeterminate truss. Okay, kita tengok B pula. B, kita ada reaction ni kita tahu 1, 2, 3. Okay, R dia 3, tak ada masalah. So kita tengok member. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Member dia adalah 10 and join dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So join dia 6. Masuk di dalam equation ini, kita akan tahu 2, M dia 10, 6 tolak 3. So 10, 12 tolak 3, 9. So dekat sini kita nampak tak M dia 10 tapi 2J tolak 3 adalah 9. So dekat sini kita tahu member dia terlebih. So dalam structure ni kita akan cakap dia adalah internal statically indeterminate. Okay, faham tak setakat ni? Faham ke tak? Faham. Faham kan?
Okay, so yang saya akan skip lah yang contoh-contoh lain ni, you guys boleh try lah Okay, itu kita tahu what is indeterminate structure. So, okay, sekarang ni saya nak akan briefly kita revise ke chapter yang ketiga. So, dalam chapter yang ketiga, kita dah belajar tentang work and energy principle. Okay, work and energy principle. So dalam work and energy principle ni, apa yang dia bagi tahu, yang kita tahu adalah external work mesti sama juga dengan internal work ataupun strain energy. Alah, kenapa dia macam tu? Korang ignore je lah yang garis-garis tu saya tak tahu apa masalahnya. So, ini adalah work and energy principle bagi tahu external work mesti sama dengan internal work. And then, kita continue kepada last week kita belajar virtual work principle yang kita guna virtual method tu kan. So dalam virtual work principle dia cakap external virtual work sama juga dengan internal virtual work. Kan dia sama je macam energy ni, cuma ini adalah virtual lah. External virtual work sama dengan internal virtual work. Di mana kalau you guys ingat tak formula dia, kita belajar yang kita buat one unit load darab dengan displacement yang kita nak cari akan bersamaan juga dengan summation mu kan. Internal virtual load mu darab dengan dia punya displacement. Ini yang kita belajar last week. Okay, so maksudnya kita nak dapatkan displacement kita yang kita nak cari last week, kita guna formula ni, mu F L over A E. Ingat tak? So saya dah ajar buat table. Length kita tahu, E kita tahu, A kita tahu. Yang you guys kena cari adalah force. F dengan mu je. F adalah real force daripada structure yang belum kita letak unit load. So mu adalah internal virtual load yang kita letak 1 kan. Dekat 1 unit load dekat displacement yang kita nak cari. So remember yang ni So ini basic dia. So kenapa macam saya dah cakap last week, kenapa kita nak belajar virtual work method yang kita belajar ni? Untuk kita solve indeterminate structure lah. So kita akan solve kita punya indeterminate structure using virtual method. Okay. Okay. Saya akan bagi satu contoh Contoh. Kita katakan, okay, kejap macam mana dapat ni. Saya bagi contoh beam dulu. Okay, katakan kita ada beam yang macam ni. Okay, beam. So ini beam yang asal lah. Dekat keadaan yang sebenar yang orang dah design. Katakan dia macam ni. So beam ni kita tahu dia adalah external statically indeterminate. Okay, external sebabnya kita tahu reaction dia ada 4. So dia adalah indeterminate. Okay, katakan ni point A, ni point B. Okay, ini saya katakan dia sebagai actual, mana letak ni? Actual structure. Dekat real situation. Okay, sekarang ni kita ada 4 unknown. Macam mana kita nak solve? Macam mana kita nak tahu nilai, contohnya kat sini kan, AX dia berapa? AY dia berapa? Moment berapa? Kalau BY pula berapa? Tak boleh nak solve guna equilibrium equation. So, pertamanya kita kena buang kita kena buang satu unknown force ni, satu support. Bila kita buang satu support, bila kita tinggal 3 je unknown reaction, so then kita boleh solve lah kita punya reaction ni.
Okey, contoh dalam keadaan macam ni kita buang satu. Let's say kita pilih kita nak buang B. Okey, bila kita nak buang B, kita akan jadi macam ni. Bila lepas kita buang kita akan dapat fix ni. Okey, dia akan tak ada support lah dekat sini. So kita akan ada 1, 2, 3. So dekat sini tak ada apa-apa, kita buang. So bila kita buang, adanya force di sini, dia akan menyebabkan ada deflection lah. Sorry, kat sini tak ada deflection kat sini. So disebabkan kita buang, terwujudnya dia lah deflection dekat sini. Kita panggil dia delta B. Okey, kita namakan structure ni sebagai primary structure. Primary structure, nak panggil real structure pun boleh lah. Kita namakan dia lah dia. Primary structure. Okay. So, bila kita dah buang, support akan terwujudnya B delta B ni. Okay, tapi sepatutnya dalam real situation tak akan ada deflection dekat sini sebab kita ada support. So macam mana kita nak make sure dekat sini zero deflection sebab kita nak samakan dengan actual structure. So kita akan lukis lagi another structure. Okay, yang ni kita panggil dia sebagai virtual structure. Okay, virtual structure. Okay, ingat tak kita letakkan dia sebagai point load kat sini. Kat mana kita deflection ada, kita letakkan dia unit load kan? Point load pula, unit load kat sini. Okay, katakanlah kita letak BY. Okay, kita sebelum ni kita assume 1 kan? Anything lah, kita letaklah BY. Sepatutnya memang ada BY dekat sini. So, bila kita letak BY dekat sini, deflection ni dia akan naik ke atas balik lah. So, katakanlah saya letak BY dekat sini. So, kita katakan, okay, sepatutnya deflection tu akan ke atas. Kita letak dia sebagai nama deflection ni BB lah. Okay, letak BB. So, So, dalam kita dah ada dua structure ni. Okay, sekarang ni kita punya macam mana kita punya compatibility equation. Sebab tu kita cakap bila kita nak buat indeterminate structure, kita perlukan compatibility equation, extra equation lah untuk kita solve. So, dalam keadaan ni, kita kata kita punya compatibility equation kita adalah negatif delta B. Kenapa saya letak negatif? Kita ikut apa yang kita assume lah. Deflection ke bawah kan, jadi saya letak dia negatif. So deflection ni ke atas, jadi saya letak dia positif. Okay, negatif delta B tambah delta BB must be equal to 0. Okay, ini adalah equation. Kenapa equal to 0? Sebab sepatutnya memang tak ada deflection dekat sini. So bila kita kena make sure kan dua point ni adalah kosong. Okay, so delta B ni. Okay, delta BB ni, ingat tak tadi kita cakap delta BB, kat sini kita akan cakap force mesti darab dengan dia punya deflection kan. So delta BB ni bersamaanlah juga dengan BY darab dengan delta BB. Sama juga dengan kosong. Okay. So ingat ini ya, ini adalah virtual. Okay, ini adalah virtual. So ini adalah deflection virtual. Ini pun adalah unit load. So ini adalah equation, compatibility equation kita. So just ingat je, kita kena make sure dua ni adalah kosong and delta B ni and delta BB ni, BB prime ni bersamaanlah juga dengan BY darab dengan deflection dia, delta BB. Okay, so sekarang ni kita dah boleh cari dah BY. Di mana BY kita bersamaan juga dengan delta B. Kita rearrange je balik. Delta BB. Okay. So macam mana? Okay, ingat tak formula untuk delta B ni macam saya cakap. Dia adalah F mu L over AE. Yang ni kan? F mu, okay, F samalah F mu L over AE.
Itu untuk equation delta B ni. Disebabkan bawah ni adalah virtual, bawah ni adalah virtual deflection disebabkan oleh virtual load. So, kalau atas ni kita boleh cakap dia disebabkan yang ni real deflection tapi disebabkan oleh virtual load. So, ini virtual deflection disebabkan oleh virtual load. So, F ni juga kita akan jadi mu tau. Mu L over AE. Okay. So, F adalah F yang untuk structure ni. Kita katakan dia F prime lah. So, mu adalah disebabkan internal force daripada untuk ini virtual. So, delta B, F prime mu L over AE, delta BB kecil ni, F ni kita jadikan mu juga. So, mu L square over AE. Okay? So, you guys just remember, sekarang ni kita kena cari dulu BY kan. Dah dapat BY, kalau nilai ni BY contohnya kita dah dapat contohnya 10. So, bila kita dah tahu nilai 10 dekat sini, then baru kita boleh solvekan kita punya unknown reaction yang 3 ni. Kita kena dapatkan BY ni dulu. Okay, again saya tulis. BY punya formula, kan redundant yang kita dah buang tu, bersamaan juga dengan F prime mu L over L square over AE. L square L over AE. Okay. Dekat sini tau, kalau you guys perasan, kita punya structure ni ada 3. Ni actual structure, ini primary structure apabila kita dah buang support kita, one redundant. Ini adalah virtual structure. So actual structure, force dia kita namakan dia sebagai force lah F. Supaya you guys tak keliru. Untuk structure yang ni, primary structure yang kita dah buang dia punya support, kita namakan force dia sebagai F prime. Untuk virtual ni, kita namakan dia sebagai mu lah. Okay, mu kan. So, saya tak nak keliru untuk formula BY ni, kan, F ni adalah F prime Mu adalah mu yang ni. F adalah F prime. Okay. So, BY, F prime mu L over mu square L over AE. Ada orang nak masuk Sekejap. Keep. Saya dengar macam bunyi ada orang nak masuk. Okay, it's okay. Kita continue. Okay, itu adalah contoh beam. Sekarang ni, let's go kita tengok contoh truss pula So, saya bagi lagi satu contoh. Kita ada truss macam ni. Okay, kita ada truss macam ni. Kita ada satu, kita ada 2, kita ada salah ni, 3. Okay. So dekat sini kita tahu kita ada 4 reaction. So kan bila ada 4 bermaksudnya kita punya structure adalah indeterminate lah. External indeterminate structure. So katakan nama dia dekat sini A, kat sini B, C, D, E. Okay, ini keadaan yang sebenar. Ingat untuk keadaan sebenar kita namakan dia sebagai actual structure. Actual structure. So inilah yang orang dah design lah contohnya. Yang sebenar, situation yang sebenar. So disebabkan kita ada 4 reaction. So kita kena pecahkan dia kepada 2. So sini AX lah contohnya. AX, ini AY, sini BY, sini CY. Okay. So kita kena pecahkan dia kepada satunya primary structure. Dalam primary structure, kita kena buang satu support. Okay. Usually kita akan pilih dekat tengah-tengah lah. So bila kita buang, kita punya structure akan jadi macam ni. Kita akan jadi satu. Okay, akan dekat sini. Okay kan. Oh kat sini sorry, kat sini ada satu P Kat sini pun ada satu P. Okay.
Ingat kan kalau kita nak buat virtual, bila kita letak another unit load dekat sini, so external ni kita akan ignore. Okay. Sekarang ni primary structure. So kita dah buang dah support kita. Bila kita buang, automatically akanlah ada deflection. Akan terwujudlah deflection dekat sini. Delta B. Okay, kita buat lagi satu virtual structure. Ini primary structure. Kita ikut virtual. Okay. Virtual structure. Virtual structure ingat apabila kita letak unit load kat situ. So sama je kita punya structure. Cuma kali ni kita ignorekan external force dia. So external force ni kita ignore So kita akan letak satu unit load lah dekat sini. Kita akan ada BY dekat situ sepatutnya kan. Katakanlah BY kita satu. Okay, tak apa kita letak BY jugalah. Okay. So kita punya compatibility equation. Apa dia kita punya compatibility? Compatibility equation kita sama juga macam tadi. Kita akan ada negatif delta B. Kita ikut assume macam saya assume ke bawah ni ada negatif. And then plus delta BB. Sama juga dengan kosong because it shouldn't be. Dia sepatutnya tak ada deflection dekat situ. So delta BB ni bersamaan dengan BY tambah BY. Deflection dia lah. Sama juga dengan kosong. So again, kita akan dapat BY kita bersamaan juga dengan delta B over delta BB. Okey. BY bersamaan delta B ni mestilah summation sebab kita deal dengan truss. So kita ada banyak truss kan. So adalah summation F prime mu L over AE over dengan summation mu square. Sebab F ni pun dah jadi mu L over AE. Okey. Sebab kita deal dengan truss so kita ada banyak member. Okey, ini adalah formula untuk kita dapatkan nilai BY. Selepas kita dapat BY dan kita boleh cari CY, AY dengan AX menggunakan equilibrium equation. And then, macam saya cakap tadi, untuk actual structure, dia punya internal force ni internal force yang kita belajar dalam chapter 2 tu, nama dia F lah, kita takkan F. Untuk primary structure yang kita dah buang support, dia punya F prime dia punya force adalah F prime. Ini kita letak dia mu lah. Okey, lepas kita dah dapat BY ni, okey macam mana kita nak tahu pula ni? Yang ni kita dah belajar kan, sama lah kan, kita dah tahu cara dia kan. Macam kita guna method of join ke, method of section ke, alternative method ke. Yang ni pun sama. So untuk dapatkan F dalam actual structure, nak senang lah kan kita shortkan. So formula F ni adalah F bersamaan juga dengan saya lupa dah. F prime ke F prime? F prime tambah dengan BY yang kita dah cari ni darab dengan mu. So ini adalah internal force untuk actual structure, untuk structure yang sebenar. Okey, tak apa. Saya akan tunjuk contoh supaya you guys akan lebih nampak. Okey, sekejap Oh, okey. Kita continue dengan ni. Okay, again, macam saya dah cakap minggu lepas kan, bila kita dah ada sekarang ni, kita nak dapatkan BY. So yang kita tahu, kita letak dalam table lah, kita senaraikan semua kita punya nilai yang kita nak ni di dalam table supaya tak confuse. So E usually dia dah given. A pun dia dah given selalunya area of member dia dah bagi. Modulus yang untuk member selalunya dia akan bagi. L pun dia akan bagi. So sekarang ni yang you guys kena cari adalah F prime and mu, which is F prime dengan mu kita dah belajar kan last week macam mana. F prime ni macam kita sama je F prime dengan mu, cara nak dapatkan kita guna 3 method tu lah, method of section, method of join or alternative method.
And you guys dah tahu dah cara dia. So, untuk tak nak keliru saya tulis balik supaya tak nak keliru. Kita letak semua dalam table. F prime mu L over AE summation mu square L over AE. Sekarang ni senaraikan balik dalam table. Okey, yang pertama kita ada member. Kita letak member kita. Kita ada kat sini AB, BC, CD, DE, EA, EB, BD. Okey, senaraikan balik satu-satu. Member AB. So nak buat benda ni dia jangan kelang kabut tau. Relax-relax je, senaraikan. Ikut je step yang saya dah ajar ni. AB, BC. Lepas tu kita ada CD. Kita ada DE. Kita ada EB. Kita ada BD. Kita ada EA. Okey, senaraikan satu-satu. Lepas tu apa lagi yang kita perlu tahu? L. Okey, L. Selalunya L kita boleh bagi daripada rajah dia lah. Daripada figure tu kita tahu AB berapa L dia, BC berapa L dia. Then you guys just tulis balik senarai. And make sure unit kalau M semua M. Kalau MM semua MM. So apa lagi yang dia akan bagi? Usually dia akan bagi A. Senaraikan A. Kalau dia bagi E yang berbeza, senaraikan E yang berbeza tu. Kalau E dengan E ni dia kata constant lah E dengan E. So tak perlu senarai pun tak apa, you guys boleh divide. Kemudian, so let's see kalau A setiap member tu adalah berbeza and E setiap member tu adalah berbeza, you guys make sure just senaraikan. And then kita dah ada L, kita ada A, kita ada E. Kan? Lepas tu kalau nak senang, siap-siap dia divide kan ikut L over ni kan. L, A over E. Nah, kalau nak cepat, divide lah. L ni divide dengan A darab dengan E ni kan. So, senaraikan. So, apa lagi yang you guys nak tahu? F prime. F prime ni pun dah tahu macam mana. F prime ni daripada, okay, ini adalah F prime ni untuk primary structure kan. Carilah internal force yang macam kita dah belajar dalam chapter 2 tu. Cari dia punya reaction. Kat sini ada 3 kan. So, dapatkan support reaction. Lepas tu guna metod-metod yang kita dah belajar untuk dapatkan setiap internal force. So senaraikanlah AB berapa. So untuk F prime AB berapa, BC berapa, CD berapa. Senaraikan. Apa lagi yang you guys nak? Mu. So mu kan. Mu pun sama. So mu adalah untuk virtual structure. Apabila BY ni kita letakkan dia sebagai 1 kan. So cari again support reaction, cari internal force dia, internal virtual force, mu, letaklah mu kat sini. And then apa kalau nak siap-siap darabkan mu square, sebab kita ada mu square kan, squarekan je lah dia. Squarekan mu ni. And then letak lagi. So dah dapat semua, letaklah semua kat sini. F prime mu L over AE. Yang ni pula mu square L over AE. Okey. Lepas tu, ni summation kan lah. Sebab kita tahu kan kita punya formula BY. Kita nak dapatkan BY adalah summation F prime mu L over AE over summation of mu square L over AE. Ni campur ni, add kan. Campurkan semua. Okay, add. You guys akan dapat summation dia. Yang ni pun akan dapat summation dia. Dah dapat nilai ni, contohnya nilai ni satu nilai lah, X ke Y ke kan. So substitute dalam ni, so you guys akan dapat BY bersamaan juga adalah X over Y contohnya. So sekarang ni you guys dah dapat dah nilai BY. Okay, bila dah dapat nilai BY, dah bolehlah cari nilai, kalau kat sini contohnya nilai BY yang you guys dah dapat, contohnya kata 50. So tak ada masalah lah nak solve AX, AY and CY ni. Sebab dah ada nilai kan, kita punya structure dah jadi determinate structure. Okay, lepas tu kan saya cakap macam mana nak dapatkan force. Nak dapatkan ni, memanglah boleh. You guys bolehlah cari satu-satu macam yang kita dah belajar 3 method tu. Tapi untuk make it short, so F ni bersamaan juga dengan F prime plus BY darab dengan mu.
Okay, so you kan letak dalam satu table lagi nak dapatkan nilai F kan. F bersamaan F prime plus BY mu. Okay, hampa tengoklah. So untuk AB, kita tengok F prime dia berapa. Lepas tu tambah dengan BY yang kita cari darablah dengan mu. So kita dapatlah force AB berapa untuk actual kan. Force actual force untuk BC berapa, actual force untuk CD berapa, untuk DE berapa and so on. So tak nak keliru, ingat formula ni, senaraikan dalam table, buat one by one and siap. Boleh tak? Faham ke tak? Ke pening? Boleh. Boleh Senang je ni. Kita repeat je dengan chapter 3 hari tu. Okay, kita pergi lagi satu contoh supaya nampak lebih jelas. Okay, analysis of plane trusses with external redundant. Okay, external redundant again apabila reaction kita lebih besar daripada 3. Okay, since the truss is external statically indeterminate, choose one of the support reaction to be redundant. Okay, kita kena pilih lah support mana yang kita nak jadikan redundant, kita nak kena buang. Kita nak kena buang dia. Tapi you guys tak boleh simply buang tau. Contohnya kita nak pilih reaction mana yang kita nak buang. Apa syarat dia? Kita kena make sure bila kita buang dia akan jadi determinate, statically determinate and also dia mesti stable. Okay, macam mana? Kalau saya ada sini kan, kita ada HA dekat sini. HA, RA, RB, RC. Kalau tiba-tiba you guys cakap, saya nak buang HA lah. Saya nak buang HA. Tapi kalau you guys buang HA, dekat sini dia akan jadi roller. So kalau you guys buang kat sini, so structure tu tak stable lah. Structure tu boleh bergerak. Kan? Dia tak ada apa-apa halangan pada arah x-axis. So tak boleh buang HA kat sini. So that's why usually orang akan pilih kita buang kat tengah untuk selamat. So kita kena make sure dia stable. And bila kita buang, dia akan jadi determinate. Bila kita buang, kita punya unknown reaction kita akan jadi 3. Okay. When the reaction at B is removed, there will be vertical deflection at B. Now the type of thrust is determinate. Find member forces F prime. Ni again lah saya dah terangkan tadi kan. So bila kita buang kat B, force disebabkan ada external force P1 ni, akan berlakulah deflection dekat sini. Okay, akan berlaku deflection dekat sini. And again, macam tadi, ini adalah keadaan yang sebenar kan. Ini adalah dia punya actual structure yang kita akan jumpa dekat real situation. So ini adalah primary structure apabila kita dah buang dah kita punya one off unknown reaction. So sekarang ni kita kena carilah F prime dekat sini. Dekat sini tak ada apa-apa masalah kan nak cari F prime. Kita dah belajar dalam chapter 2 macam mana nak cari. So lepas kita dah dapatkan F prime untuk setiap member, kita akan buat another structure which is kita panggil dia sebagai virtual structure. So again virtual structure ni saya repeat, kita akan ignore dia punya external kan tadi ada P1 kan. Okay, kita ignore dia. Kita letak kita punya unit load pada arah displacement yang kita nak tahu. So kita letak dekat sinilah B kan. So again, repeat the same thing. You guys akan tahu ikut formula tadi. You guys akan dapat tahu, okay formula dia negatif sebab dia assume dekat sini dia assume ke bawah tu positif. So kita must depend kepada arah mana yang kita nak assume. Ke atas positif ke bawah negatif. It's up to you. Tapi kena constant. So again, dekat sini, kita kena cari tadi ada RB kan sepatutnya. So RB, kita buatlah dia buat negatif sebab dia assume ke bawah negatif. So summation F prime mu L over AE over dengan summation mu square L over AE. Okay.
So nak dapatkan force untuk real structure F prime tambah RB darab dengan mu. Okey. Sekejap Prove the truss is external statically indeterminate. Determine the reaction and internal forces of the truss. The modulus of elasticity E of each member is constant. Kat sini dia kata E dia constant. So dia suruh kita prove. Bila ada soalan dia cakap suruh kita prove, you guys kena prove Kena prove dengan equation tu tadi. Okay, plus I equal to 2J. Ini kena buat step-step ni kalau dalam soalan dia akan ada markah. Provekanlah the external statically indeterminate. Lepas dah prove, dia suruh kita cari reaction. Dia nak tahu nilai RA, dia nak tahu nilai RG, RB, kalau ada HA ke kan, dia nak tahu nilai ni dan dapatkanlah internal force untuk actual ni. Tapi step dia adalah samalah. Okey, sama. Okey, sekarang ni bila kita ada actual structure, kita buang RG. Okey, kita buang RG. Bila kita buang RG, actual structure, kita akan go to primary structure. Primary structure which is kita dah buang RG. Bila kita buang RG, kita boleh carilah reaction dia berapa kat sini. RA dia berapa, RE dia berapa. So dapatkan all the internal forces. Okay. So F prime. And then kita removekan dia, kita removekan external load ni tadi. Dan kita letak unit load pada displacement yang kita nak tahu kan. Kita nak tahu dekat sini. So again, repeat the same step. Kita cari balik support reaction dia berapa. Kita cari balik internal force dia berapa. So ini mu lah kan sebab dia internal virtual kan. Internal virtual force. And then, tak nak keliru, terus je buat dalam table. Ingat, tulis siap-siap. Tulis siap-siap formula ni. Apa dia formula dia kan? Summation F prime mu L over AE. Summation mu square L over AE. Terus tulis formula and terus senaraikan setiap value yang kita nak tahu untuk dapatkan RG. So tulis member dia. Senaraikan satu-satu member dia. Senaraikan setiap length untuk setiap member. Senaraikan area untuk setiap member. Tengok dia bagi mm. Kat sini pun kena make sure constant mm. So dekat sini dia dah siap divide LA sebab dia nak senang kan. Atas ada L over A, bawah pun ada L over A. So kat sini F prime dia. Force, internal force untuk primary structure. So kat sini dia punya mu. So internal virtual force untuk virtual structure. So dia dah siap-siapkan dalam ni, dia buat dalam ni. F mu L over A, mu square L over A. So dia erupkan semua. Ingat fault yang ni kena jaga tau. Yang ni juga tahu kan negatif ni datangnya daripada compression kan, member yang compression. Simbol ni pun kena jaga betul. So summation of F prime mu L over A dia dapat ni. Summation of mu square L over A dia dapat ni. Dan kita substitutekan nilai. Dan kita dapat nilai RG yang kita dah buang tadi. Support reaction yang kita dah buang. So bila kita dah dapat RG, kat sini RG dia negatif 56. So bila kita dah dapat RG, kita bolehlah cari the internal force untuk actual structure kita just by using this formula. F prime plus RG darab dengan mu. So F prime 50 tambah dengan RG negatif 56 darab dengan mu 0.625. So kita dah tahu dah internal force untuk AH adalah 15. Ini untuk actual structure. Then you guys dapat dah every internal forces untuk actual structure. Okey, dah dapat kan? Macam inilah keadaan dia. Lepas kita dapat RG, kita tahulah kita punya support reaction boleh cari guna equilibrium equation. Lepas tu force ni tadi you guys dah dapat daripada table. Kan?
Okay, simple. Saya keep repeating the same step sebenarnya nak bagi you guys melekat dalam kepala. Okay, ni kita tengoklah last example yang ni. The figure shows the indeterminate truss is pin supported at A and D. Modulus elasticity E and cross-sectional area adalah given. Macam ni, E dia bagi berbeza untuk setiap member. So make sure kena senaraikan setiap ni dalam table kita. Determine the classification of the truss. Ini penting masa saya cakap. Determine dia ada dah internal indeterminate ke, dia external indeterminate ke, or maybe it could be both. Can be external and internal indeterminate. Determine the reaction and member forces for all members using the method of virtual work if the horizontal reaction at A is selected as redundant. Macam soalan ni, dia dah bagi tahu dah dekat mana nak buang. Dia kata jadikan horizontal reaction at A sebagai redundant. So dalam keadaan macam ni kita ada ni kan. Satu, kita ada AY, kita ada AX, kita ada DY, kita ada DX. So kita ada 4, that means kita adalah external indeterminate and dia dah siap-siap suruh jadikan horizontal dekat point A ni sebagai redundant. So kita kena buang AX. Okay, kita kena buang AX. So ini again tulis, tak nak bagi keliru. Ini adalah actual structure. Okay, kita punya actual structure. So ini adalah primary structure. So primary structure ni apabila sini kita dah buang kan. So jadi 1, 2, 3. So bolehlah cari. Kita cari reaction kat sini. Kita akan dapat AY kita berapa. Kita akan dapat DY kita berapa. Kita akan dapat DX kita berapa. And then daripada ni kita dah boleh cari dah kita punya member punya forces. Okay. And then kita go tu tambah dengan dia punya virtual structure. Dalam virtual structure, kita ignore, kita buang kita punya external force. Dekat displacement yang kita nak tahu, kita letakkan 1 unit load. Again, repeat the same step. Kita akan cari dia punya reaction, berapa nilai AY dia, berapa nilai DY dia, DX dia. Dan again, cari kita punya mu. So, ni F prime kan? So ni F prime. So ini adalah mu. And then kita daripada calculation tadi, ini kita punya F prime. Kita dah buat. Kita dapat dekat primary structure ni, AY dia sama dengan 64. So DY dia sama juga 64. So DX dia 48. And this all the internal forces. Kan? This is all the F prime. So ini untuk virtual structure. So kita letak 1, kita dapat value dekat DX ni pun 1. Lepas tu kita boleh calculate lah all the virtual internal forces mu. Macam yang kita dah belajar. And then you guys again the same thing, buat table terus. Tak nak keliru, tulis siap-siap formula ni. Apa yang perlu ada dalam table. Okay, kita senaraikan member dia, senaraikan setiap length untuk setiap member, senaraikan A dia, senaraikan E dia. F prime ni kita dah cari dekat primary structure. Virtual ni pun kita dah cari dekat virtual structure. And then pada formula ni, just darab je. Kan? Lepas tu dapatkan summation dia. Dapatkan summation dia masuk dalam formula ni. Dan kita dapat nilai negatif 24 untuk kita punya HA. Okay, lepas kita dapat HA, kita boleh carilah internal forces dia. F prime tambah dengan HA darab dengan mu. So this is all the actual internal forces untuk member AB, BC, CD. Ni kita punya F. And then daripada HA ni, bila kita dah letak HA ni, kita bolehlah cari kan. Kita tahu HA ni adalah ini kan untuk, ini adalah actual. Ini adalah actual structure. So HA kita dah tahu. Bila kita HA kita dah tahu,
kita bolehlah cari nilai AY dia balik. AY dia berapa? DY dia berapa? DX dia berapa? Kita dah boleh dah cari sebab kita ada nilai kat sini kan. So ini all the forces yang you guys dah dapat daripada table tadi lah. Daripada formula tadi F sama dengan F prime plus HA mu. Okay. Okay tak? Faham ke tak? Faham. Faham Ada apa-apa soalan tak? Kalau tak faham, it's okay. Tanya je. Seorang je ke yang faham? Faham. Faham kan? Faham doktor. Faham. Dia sepatutnya senang. Jangan confuse. Ingat formula, senaraikan all the value yang kita nak di dalam formula tu, and then masuk dalam formula balik and settle. Apa isu dalam kita punya situation ni, dalam kita punya case ni, apa yang paling penting, you guys kena strong, kena master method of join ke, method of section ke, method of alternative method ke. Soalan itu sebenarnya itu adalah method yang paling penting untuk you guys kena keep repeating buat. Bila you guys dah keep repeating buat, so maksudnya dekat situ you guys tak ada masalah. So lepas tu chapter-chapter seterusnya tak ada apa-apa masalah. Kalau method of join masih problem, method of alternative tu ke section tu masih problem, itu yang susah sikit lah, bukanlah susah apa. Cuma ni nanti nilai yang you guys dapat ni takut salah kan. So saya nasihatkan keep repeating, buat soalan tu berulang-ulang supaya you guys akan nampak pattern dia. Oh macam ni. Kadang-kadang arrow tu pun, arah arrow tu pun you guys boleh confuse tau. Soalan example yang sama, buat berulang-ulang. And then lepas tu saya nak cakap, hari tu ada siapa yang tanya saya. So untuk alternative method tu kita tak boleh guna, maksudnya bukan semua keadaan boleh guna tau. Dia limited. Ada kadang-kadang kita tak boleh nak solve. Kita alternative method tu selalunya kalau kita ada untuk unknown je, one unknown je. One unknown tu kita boleh pakai alternative method. Tapi kalau kita ada lebih unknown, kita tak boleh guna alternative method tu lah. Kita kena guna method of join ataupun method of section. Apa itu nanti jangan pening itu you guys boleh tengok balik. Boleh tengok balik chapter 2, chapter 3 yang kita dah buat example tu. Rasa-rasa boleh proceed lagi tak? Ke tak larat? Sebab kalau boleh proceed saya nak habiskan chapter 4. Boleh. Boleh doktor. Boleh Tapi tak apalah, kita take 5 kejap Kita take 5. Ni 9, because 9, 10, 9 suku kita start balik. Okey doktor. Okay. Doktor nak tanya, Ya. kalau dua-dua bahagian kiri kanan tu pin, betul lah, kalau dua-dua bahagian kiri kanan tu pin, and then kita buang salah satu fx kiri kanan tu tak apa kan? Yelah, sebab tu kita kena buang lah. Itu memang cara dia, sama ada kita nak buang fs ke ataupun kita nak buang dia punya fy ke. Tapi kita buang satu je sebab kita kena make sure kita nak jadikan dia determinate. Okay. Lepas tu kalau design dekat dalam Step Pro, kita boleh tentukan ke dia punya AE? Sepatutnya A kita boleh tentukan, ataupun kan A tu kalau you guys tak tahu, you guys boleh assume lah. Siap-siap A tu kita buatkan, pilih dia sebagai rectangle. Boleh tak? Rectangle, bila rectangle, contohnya lah kalau dalam soalan tu dia kata area dia dalam 20 kan. So nak tahu bila kita rectangle mestilah sama panjang kan. Lepas tu kita square root dia adalah 20 tu.
Square dengan 20 tu kan. Tak kisahlah. So kita boleh tahulah berapa dia punya panjang dia, berapa lebar dia kan. So mungkin area kalau you guys tak ada dalam layout untuk projek lah kan. You guys Eh, Doktor start. saya terkeluar tadi siapa yang tanya tadi saya Dekat mana saya stop you dengar tak apa yang saya explain tadi? assume A punca kuasa 20. Kan kalau kita assume kita punya shape tu rectangle kan. Lepas tu E tu itulah kalau dapat tahu kalau steel berapa modulus yang dia boleh masukkan lah. Ikut yang kita assume kita punya material lah. Tapi kalau dalam shape kita tu ada bentuk triangle, kita assume dia rectangular tak apa ke? Boleh juga kalau kita nak assume dia rectangle tapi kena tahulah dia punya length dia berapa kan. Kena tahulah dia punya area dia berapa. Tak, saya just macam kalau nak mudah kan. Kita assume tapi boleh juga kalau you guys ada dia punya panjang dia, tak ada apa-apa masalah. As long as area dia betul, okey je. Okay. So dalam calculation, dalam calculation tu nanti, calculation tangan pun kena buat kan? So dalam calculation tangan tu pun make sure area samalah macam yang you guys masuk dalam step pro tu. Okay. Okay. Okay, kita nak pergi. Okay, kita continue So tadi kita dah belajar tentang external indeterminate lah, external redundant bila force kita yang lebih. Dia punya external force dia lebih kan, support reaction kita. So sekarang ni untuk kita akan proceed to internal redundant, di mana bila deal with internal kita akan cakap kita punya member pula yang berlebih. Okay, sebenarnya sama je. Step dia, formula dia akan jadi sama je, okay? Kita tengok sekejap.
Okay. The trust has one redundant member and classified as statically indeterminate to the first degree. The trust those have internal redundant member can be determined by using the same concept as external redundant member. Okay. So again, macam mana kita nak tahu kita punya member terlebih? Kena masuk dalam formula tadi yang M sama dengan 2J tolak R. So kalau kat sini kita dah tahu R dia 3. So kita tahulah M dia berapa. Contohnya kat sini M 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So M dia 10. So J dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. J dia 6. R dia 3. So kita akan dapat 12, 9. So kita tahu dekat sini kita punya member adalah internal statically indeterminate with 1 degree lah. Bila dia lebih 1 kan 10 tolak 9 di 1. So nanti tulis tau namakan dia sebagai internal statically indeterminate with inilah base 1 degree of indeterminacy. Ini macam dalam projek kan saya ada cakap kena 1 degree je. 1 degree of determinacy. So tapi saya ada tengok kuis hari tu ada yang jawab bila buat soalan saya suruh tentukan determinate ke indeterminate ke. Calculation dia betul tapi dia just tulis stable. Tak boleh stable tu salah sebenarnya. Indeterminate pun stable, determinate pun boleh jadi stable. So kalau unstable tu yang kita dah belajar yang partial ataupun improper kan dalam chapter 1. Satu partial, satu improper kan, partial and improper. So dalam keadaan ini baru kita panggil dia unstable. Tapi kalau determinate could be stable, indeterminate pun akan jadi stable. So kalau kita katakan dia sebagai stable je, jawapan tu tak tepat kita kena tulis. Macam ni, internal statically indeterminate with 1 degree of indeterminacy. Let's say lah kalau you guys tulis kat sini kan M, kat sini you guys dapat 7 lah, contoh katakan 7. So akan jadi internal statically indeterminate with 3 degree of indeterminacy. Okay. So lepas tu, okay, formula dia sama. Kita akan guna formula yang sama dekat sini. Okay. Tengok ini adalah actual structure. Actual structure kita tahu kita boleh solve external reaction, tak ada masalah. Cuma dekat sini kita dapat member dia terlebih. So ini adalah actual structure. Ingat force dia adalah F lah. F. So kita buat pecahkan kepada dua. Satu primary structure ataupun bolehlah nak cakap real structure ke apa. Primary structure plus dengan virtual structure. So primary ni kita tahu F prime. Kalau virtual ni kita panggil di mu lah, dia punya internal force. Okay, kalau macam keadaan macam ni, kalau reaction tadi kita letak 1 unit load pada reaction yang kita buang. Kan? So kalau internal, kita letak 1 unit load pada member yang kita buang. Nampak kan? So dekat sini masih ada P dan kita boleh solvekan kita punya reaction macam biasa. Kita boleh cari kita punya internal member macam biasalah. So dalam virtual kita buang P ni. There is no P here. Dan untuk member yang kita buang tu kita letak 1 unit load. So kita tahu dekat sini lah. Kita dah tahu member. Contohnya member A kan. Member AC ni nilai dia adalah. Kalau macam ni. Tension betul tak? Tension 1. So kita letak 1, lepas kita dah tahu 1 dan kita boleh tahulah nilai kat sini berapa, kita boleh cari. 1 ni kita resolve lah, 1. Contohnya kalau kat sini dia jadi apa? 1 cos theta. Kat sini jadi 1 sin theta. Kat sini jadi kat mana-mana kan kita boleh jadi 1 sin theta, 1 cos theta. Dah dapat dekat sini, ini adalah force yang menghala ke kanan. So should be force di dalam member ni nak balancekan dia mestilah ke kiri. So dapat nilai ni, you guys akan boleh tahu nilai member dekat sini, dekat sini, dekat sini. Okay.
Classify the trusses below and determine the internal forces. The modulus of elasticity of each member is constant. So E dia dah cakap dia adalah constant. Okay, dekat sini kita tahu kita ada 3 support reaction. So bukanlah internal. So bila kita check tadi pattern yang sama kan. Okay lah, kita check, kita dapat kita punya member terlebih satu. So kita punya internal statically indeterminate with 1 degree of indeterminacy. So ini adalah the actual structure. Actual structure. Okay. The actual structure. So kita decide kita nak buang. Kita buanglah tengah-tengah. So ikut, mestilah ingat kita kena make sure bila kita buang, kita punya structure tu jadi determinate and dia must be stable. Kita buang yang ni contohnya. Kita buang yang ni. So bila kita buang yang ni, so kita akan dapat kita punya primary structure. Bila dapat primary structure ni, kita dah buang. Kita boleh cari internal forces, F prime tu tadi. So kita dapatkan reaction dia berapa, AY berapa, AX berapa, DY berapa. Lepas tu kita boleh carikan kita punya F prime. Okay, semua tak ada masalah. And then kita akan buat kita punya virtual structure. Virtual structure ni kita buang all the external forces ni dan kita letak satu pada member yang kita dah buang redundant tadi kan. Kita letak satu. And then usually sebab kita nak tahu internal ni berapa, daripada satu ni you guys dah boleh cari tahu nilai member. Macam saya cakap tadi, satu should be dekat sini dah akan nilai dia 1 cos theta, 1 sin theta, 1 sin theta, 1 cos theta. You guys boleh dapat value dekat sini. So member kat sini automatically boleh dapat lah. Just opposite lah. Opposite daripada value ni untuk balance. Kalau you guys tahu value dekat sini, so of course member untuk BF ni adalah opposite daripada yang you guys dapat. So dapat ni, dapat nilai ni, dapat nilai ni. So tak ada masalah. Senang je. Dah dapat mu dah. Berapa mu dia. Doktor, Okay, doktor yang AD tu reaction dia buang juga untuk visual. AB. AD reaction dekat pin dengan roller tu, yang virtual force tu. Yang ni. Kita tak buang sebabnya untuk internal yang kita buang adalah internal member lah. So dekat maintain, nampak tak ni? Ini actual kan? Ni pin, ini roller. Lepas tu dalam ini untuk actual structure yang sebenar. Lepas tu untuk primary structure, external kita tak usik lah, still pin and roller. Tapi kita dah buang. Tadi kan kat sini ada satu member. Untuk internal kita buang member, kita tak buang support. Okay. So bila kita tak buang, ini satu kita dah buang kan. Yang ni kita maksudnya untuk primary structure ni, carilah macam biasa. Cari juga nilai support dia. Tapi yang ni dah tak ada lah. So you guys kena carilah F prime kat sini berapa. Tapi untuk yang virtual ni pula, tapi virtual ni sepatutnya you guys tak payahlah cari untuk yang virtual. Sebabnya tak ada apa-apa external force kan. Kalau kat sini dia ada 10, kat sini ada 25. So 10 and 25 ni akan menyebabkan ada reaction kepada support. Tapi dalam keadaan virtual forces, all the external force ni kita dah buang. So dia tak ada apa-apa efek lah kepada kita punya structure ni. Yang penting untuk virtual ni you guys kena carilah all the internal fokus dekat internal. Sebabnya kita ada nilai internal. Boleh tak? Faham. Faham kan? So, okay, ini F prime. Okay, ini tengok ini F prime yang kita dah buang kan? Kita dah buang member kat sini. So, find the real force. Eliminate the FC member as redundant member. The internal forces F caused by external load can be determined. So, again, kita macam biasa cari dia punya support reaction dia menggunakan equilibrium equation. And then cari kita punya F prime kita dengan method yang kita dah belajar tu. Cari F prime. And then ini untuk
virtual. Virtual dekat 1. Masa saya cakap tadi. Cuba you guys letak kalau kat sini, sebab kita tengok member dia berapa panjang. Okay, member dia 28. Kat sini pun 28. So, di sini 28, sini 28. Bila dia sama panjang, should be dekat sini samalah. Dia punya angle. So, angle kat sini 45 kan. Kalau sini 90, sini 45, sini 45. So, cuba you guys ambil calculator. So, satu cos 45 dapat berapa? Satu cos 45. 0.7. Kan? 0.7. So, dekat sini sebab dia adalah member FC ni yang you guys letak 1 unit load. So sepatutnya dekat sini sebab kita dah assume dia akan jadi tension kan, dia keluar. So menghala ke sini 0.707. Ke atas pun 0.707. So automatically untuk FE you guys akan dapat ke belakang lah untuk balancekan dia 0.77 dalam tension. So sini pun you guys akan dapat sebab dia ke atas. So untuk balancekan dia ke bawah dia akan jadi compression 0.77. Okay. The same thing. Kalau dekat sini kan kosong ni. You guys boleh lah buat kalau you guys buat method of join. Method of join contohnya dekat B kan. B. Kalau sini you guys dapat dia ada 0.07. Lepas tu dekat sini you guys akan dapat 0.07. Lepas tu dekat sini bolehlah resolvekan dia. Dia jadi sama kan 0.707. Lepas tu alamak, tahulah kenapa dengan pen ni. Lepas tu kalau AB ni sama juga kalau you guys resolve kan. Bila you guys resolve, percayalah. Nanti you guys boleh calculate sendiri Bila you guys resolve, dia akan jadi contohnya AB cos 45, AB sin 45. Apa contoh macam ni? Sorry pen saya ni daripada semalam problem. Saya tak tahu kenapa. Okay nanti cos AB 45 and sin AB 45. Kalau you guys nak dapatkan jawapan dia contohnya summation of fx. You guys akan dapat AB ni sama juga dengan kosong. Buatlah calculation cos AB 45 negatif AB cos 45. Tolak dengan negatif 0.70. Lepas tu tambah lagi dengan 0.70. Nanti you akan dapatlah sini kosong. Cari macam biasalah. Method dia sama je. Macam mana nak dapatkan nilai-nilai ni. Cuma ni dekat sini tadi sebabkan 1 senang sikit lah nak dapatkan nilai dia. Okay again. Sama juga. Bila dah dapat buat table. Okay formula dia sama. Formula dia sama dengan external indeterminate tadi. Cumanya kali ini kita nak dapat nilai X yang kita buang. X ni adalah member. The redundant redundant member yang kita buang. Redundant member. So X adalah redundant member yang kita dah buang. So menggunakan formula yang sama, lepas you dah dapat summation of F prime mu L over A divide dengan summation of mu square L over A, you guys akan dapat dia punya X. So member ni yang you guys dah buang tu, nilai dia 2.16 tension dalam tension. So dah dapat nilai X, you guys bolehlah cari nilai ni. Untuk setiap force, untuk setiap member dengan menggunakan formula F sama dengan F prime tambah X mu. Okay, kali ni kita letak X darab mu. Then you guys boleh dapat setiap member untuk actual structure. Example ni you guys boleh try lah. Sebabnya saya dah ada bagikan, dah ada bagi jawapan ni. Try buat sendiri macam mana dia boleh dapat dan masuk dalam table, ikut je formula. Okay. Kata chapter 4.
Okay, tapi saya rasa saya nak kena bagi briefly. Sebab ikut RPP ni dia kata untuk 1 degree. Bila 1 degree, you guys macam settle ikut table tadi macam tu lah. Tapi kalau lebih lah kan. Let's say kalau lebih kita ada 2 degree ke, kita ada, kita letak kat sini lah satu. Kan, saya kena tunjuk jugalah. Sepatutnya saya tak tahulah kenapa tak diajar, tapi sepatutnya you guys kena tahu. Okay. Mana dia? Okay. Saya bagi satu contoh Ini kalau kita ada indeterminate lebih daripada 1 degree. Maksudnya kita ada, contohnya kalau beam, saya buat bagi sekali beam. Tapi saya rasa ini tak masuk exam. Tapi walaupun tak masuk exam, ini benda yang penting you guys kena tahu nanti dah kerja. Kan, you guys kena tahu benda-benda ni. Kalau dah buat research nanti. Mungkin you guys boleh belajar ni dalam subjek elective structure. Kalau nak belajar lebih dalam, kalau nak jadi structure engineer ke nak cari apa, nak jadi consultant, nak design kan. So ambil tahun 4 nanti ambil subjek elective structure. So dia akan sambung sikit je lagi. Okay, so ini untuk tengok ni kita 1, 2, 3, 4, 5. So dekat sini kita ada 5, reaction kita ada 5. Kenapa dengan pen ni? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Reaction kita ada 5 So bermaksudnya kita perlukan 5 equation. Kan? Kita nak, bila kita ada 5 unknown, bermaksud kita perlukan 5 equation. So kita perlukan 2 compatibility lah, compatibility equation. Okay, contohnya macam ni Bila kita ini adalah actual structure. Ini adalah keadaan yang sebenar. Contohnya kita buatlah, kita ada UDL kan, load dia macam tu. UDL load. So bila UDL load, kini actual structure. So you guys kena lukis primary structure kan. Primary structure. Okay, bila dalam primary structure ni, kita kena, sebabkan kita nak make sure jadikan dia determinate, you guys kena buang 2 lah. So kita buang 2. So kat sini kita ada 1. So kat sini kita ada berapa Kalau kita buang, sorry, ni jugalah. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Okay, kita kat sini ada 1. So kita masih ada kita punya UDL. So kalau you guys perasan, bila kita dah buang, so kita akan ada 2 deflection. Kita ada deflection dekat, contoh kat sini A, kat sini B, kat sini C, kat sini D. Ya Allah, kenapa? Astagfirullah. Kita ada delta B dan kita ada delta C. Okay. Delta B and kita ada delta C. So, then kita akan untuk dia punya actual kan. So actual pula untuk virtual structure. So dalam virtual structure kita akan buang kita punya UDL. So dekat sini mestilah ada kita punya BY kan. Sepatutnya kita punya unit load. Ni kat sini BC. Sebab kat sini kita dah buang 2. So dekat sini kita akan ada 2 lah unit load yang menggantikan kat sini. So ingat tak kat sini saya cakap delta BB and kat sini kita ada delta BC. Okay. Sekejap Alamak, okay, kita sambung yang tadi. So bila kita punya compatibility equation. Compatibility equation. Macam saya cakap tadi, sepatutnya
sebabnya apa? Kita buat ke bawah kan. So dia akan jadi negatif B. Dia akan tolak. Tambahlah. Kita buat tambahlah sebab dia ke atas. Okay, sekejap Okay. Sekarang ni kita akan cakap deflection ni boleh disebabkan oleh apa ni? BC apa ni? BC patutnya CY lah. Okay. Boleh disebabkan oleh. So deflection kita boleh disebabkan BY and CY. So dekat sini compatibility yang pertama, delta BB kita akan jadikan contohnya BY darab dengan delta BB plus plus dengan BC kejap sorry BY CY darab dengan delta BC. Takut you guys confused pula. So BY darab dengan delta deflection pada B disebabkan oleh BY, disebabkan oleh force dekat B. Lepas tu kita kena tolak dengan CY, force CY, deflection dekat B tapi disebabkan oleh C. You guys pening tak? Pening tak yang ni? Pening. Pening kan? Macam mana nak cakap Macam mana nak cakap? Macam mana dalam kalau kita ada force macam ni, kita ada macam ni. Aduh, masalahnya pen ni pun tak bagi kita sama. Aduh. Okay. Kita ada delta, kita ada deflection dekat sini. Dan kita juga ada deflection dekat sini. C. Then, lepas tu, deflection ni tak sepatutnya ada. Dia should be kosong. So, bila should be kosong, dia akan jadi sebab dia ke bawah kan. Negatif contohnya delta B. Aduh, kenapa? Again. Sorry Saya kena terangkan sebabnya koordinator minta saya kena terangkan juga briefly macam mana. Okay, kat sini ada ni. Ini untuk primary Lepas kita dah buang redundant. So dekat sini kita ada delta B, deflection dekat support B yang kita buang. Kita ada deflection dekat support C yang kita buang. So untuk virtual, kita kena letaklah RB dekat situ. Untuk virtual, kita kena letak RB lah contohnya RB, kita kena letak RC. Okay, kita kena letak RB and kita kena letak RC. So dekat sini, ingat tak kita punya, so kat sini delta BB, contohnya bersamaan juga dengan RB delta BB. Dekat sini delta CC, dia akan jadi RC delta CC lah. Okay. Dekat sini faham tak? Dekat sampai sini. Faham. Okay, sini faham. Okay, sini faham kan? Macam mana? So sekarang ni kita nak tulis dalam compatibility equation. So disebabkan kita ada dua redundant, bermaksud kita akan ada dua compatibility equation. So yang pertama, delta B. Okay, delta B. Kita kena tambahkan dengan RB delta BB. Lepas tu, tambahkan lagi dengan RC delta
Kan dah pernah letak sini. RC disebabkan delta BC. Delta BC sama juga dengan kosong. Okay, kejap. Dekat sini juga akan pening. Macam mana kita nak make sure kan RB darab RC. Okay. Dalam ni kita nak cakap bila kita ada force yang bertindak RB dengan RC, bila ada force yang bertindak, force ni dia contribute kepada deflection tau. RB and RC akan menyebabkan deflection pada B and juga akan menyebabkan deflection pada C. So RB dia bukanlah deflection dekat sini je. Dia akan juga effect kepada deflection the whole kita punya structure lah. Okay, so RB menyebabkan delta BB and also RB juga boleh menyebabkan perubahan deflection dekat delta C ni. So dia akan macam ni tau. So RB darab dengan RBB. So dekat sini RC darab dengan deflection dekat B tapi disebabkan oleh RC. Boleh tak? So kalau untuk delta C ni dia kena tambah dengan, contohnya dekat sini dia akan jadi RB deflection dekat deflection C disebabkan B plus dia kata RC deflection C disebabkan C. So ini adalah compatibility equation kita. Sebab dia menyumbang RB dengan RC ni dia akan menyumbang kepada dua-dua deflection lah. Dia akan effect juga. Kita letak force dekat sini, dia akan effect kita punya deflection dekat sini juga. So kalau RB ni pun dia akan effect deflection dekat sini. So mula-mula kita buat, kita ada delta B ke bawah lah kan. Mungkinlah boleh tolak pun boleh. Okay. Tolak delta B plus force RB darab dengan deflection at B disebabkan pada point B. Deflection at B disebabkan oleh RB. So dekat sini RC darab dengan deflection at B disebabkan oleh RC. So dekat sini pula kita ada another equation delta C tambah dengan RB deflection force pada RB darab dengan deflection at C disebabkan oleh RB. So RC ni pula kat sini RC darab dengan delta CC, RC darab dengan deflection at C disebabkan oleh RC. Boleh tak? So dia memang akan a bit confused lah sebenarnya. Tapi nantilah boleh juga tengok balik, fikir balik kan. Macam mana dia boleh jadi macam tu. Sebabnya kita tahu deflection ni tak boleh wujud. Tapi dua-dua reaction ni akan contribute kepada deflection delta BB and delta DC ni, delta CC ni. RB boleh contribute juga. So that's why dia akan jadi RB darab dengan delta deflection at C disebabkan B. RC darab dengan delta at C disebabkan C. Apa you guys boleh tengok nanti balik Lepas tu ini terbalik ni. Sekejap. Kena keep dulu. Ni sepatutnya dekat bawah. Ni atas ni sepatutnya dekat bawah. Okay, contohnya saya tambah lagi satu slide. Okay, usually lepas kita, kalau untuk redundant yang more than one, kita akan guna matrix lah. Kita akan guna matrices untuk kita solve kan. Contohnya kat sini negatif delta B tadi. Contohnya kita tambah dengan RB delta BB. Lepas tu plus RC delta BC sama juga dengan kosong. Ni yang pertama. So kita ada delta C tambah dengan RB delta CB plus Allah ya Tuhan
C delta CC. So kalau macam ni, kita boleh solve guna matrices tau. So kita akan nampak, kalau ni kita bawa ke belah sini, so you guys punya matrices akan jadi delta B, B, delta B, C, so delta C, B, delta C, C, ni lepas tu darab dengan RB, RC. Sama juga dengan delta B tambah dengan delta C. Okey. Macam itulah caranya kita kena solve guna matrices. And then, macam saya cakap tadi kan, kita dah tahu dah formula delta B ni macam mana kan? Kan, delta B. Kita boleh solve summation kalau kita guna trust kan. Mu F L over AE. Delta C ni pun kita boleh tahu kan. So sama juga formula dia. Delta C pun kita akan guna summation mu F L over AC. So delta BB ni pun you guys tahu formula dia kan mu square L over AE. So sebenarnya formula dia sama je. Tapi nanti boleh juga masuk table tadi. Kan? Masuk je table. So tak apalah, at least dekat sini saya kena briefly bagi tahu macam mana kalau kita nak solve indeterminate structure kalau kita punya redundant lebih daripada satu. And you guys akan tahu, you guys akan guna matrices. Okay, contohnya kalau ini kalau ada dua lebih kan, kita ada 5 reaction, so kita perlukan 2 lagi compatibility equation. Kalau kita ada 3, so you guys akan ada 3 lagi equation, compatibility equation, dia masuk dalam matrices. Then you guys boleh solvekan RB, RC and all the thing lah. Ini kita boleh dapat dah value ni, dah dapatkan RB and RC. Okay tak? Tapi tak apa, jangan, it's okay lah. You guys kena tahulah briefly macam mana nak solve. So you guys ada idea macam mana kalau kita deal dengan indeterminate structure yang lebih daripada satu redundant. Okay. Okay tak? Okay. Okay, doktor. Okay. So kalau ikutkan kita dah habis dah chapter 4. Sehari je kita habis chapter 4. So nanti bolehlah, ini week 6 Tengok week 7 saya nak masuk chapter 5 ke macam ni. Kalau sempat kita boleh tengok chapter 5. Kalau tak kita ada quick revision sikit kot sebelum test kan. Test week 8 ke? Test week 8 ke week 7 lah, saya dah lupa lah. 8 kot. 8 kan? Okay. 3 hari bulan. 3 hari bulan kan? Saya tak tahu. Week 8. Okay. So insyaAllah rasa sempat you guys nak study untuk test chapter 1 sampai chapter 4. So ada apa-apa soalan? Apa buka Zoom pula ni? Ada apa-apa? Baik. Doktor, nak tanya soalan pasal projek boleh? Boleh. Macam projek tu, kita orang kan dah jumpa design. Okay. Lepas tu design tu tak ada ukuran span dengan area. Benda tu kita kena assume ke macam mana? Tak ada ukuran span dengan area dia. Boleh lah rasanya. Boleh kot kalau you guys assume. Tapi make sure assume tu make sense lah Kalau you guys boleh dapatkan span dia lagi cantik. Tapi kalau tak boleh, boleh assume. Boleh assume jugalah. And kalau nak assume tu pun, kalau boleh you guys bagi support sikit lah. Contohnya you guys carilah articles. Kan, contohnya journal, tengok design-design kalau you guys jumpa dekat dalam standard ke apa. So usually berapa length yang diorang pakai. So you guys kena letak lah kat situ. Supportkan dengan artikel yang you guys, journal yang you guys dah refer tu. Okay. Terima kasih Ban. Okay. Doktor, Ya. nak tanya untuk projek juga. Untuk drawing design tu, Drawing design, okay. nak kena ada daripada setiap view ke, macam front view, side view atau macam
Kalau tak ada pun it's okay sebab kita lebih kepada plain kan, plain trust. So kalau nak bagi pun boleh, sebenarnya tak ada masalah. Cuma ni kalau you guys ada untuk just macam satu view je pun okay je. Janji gambar tu jelas lah, structure tu jelas. Lepas tu satu lagi untuk video kan, semua orang kena ada dalam video atau beberapa orang je ada? Boleh lah, kalau tak semua kena ada lah. Korang record lah video macam mana nak, ikut creativity lah, nak sekali ke, korang nak buat present virtual Google Meet ke, ikut creativity Tapi everyone should involve lah. Everyone kena involve. Sebab dia ada markah untuk presentation, markah untuk report, markah untuk calculation, semua tu semua kena ada. Doktor, tarikh submission dia 6 Januari 2022 kan? Saya pun dah saya pun dah tak ingat tarikh submission, tapi jangan lambat Dia yang saya tahu week 14. Week 14 and then kalau submit later than that saya tak nak terima. So make sure week 14. Sebabnya saya tak boleh lambat sebab markah you guys tu saya akan bagi kepada koordinator. Saya kena banyak step dia untuk kita collect markah you guys tu. So sebab tu tak boleh lambat. Kalau lambat nanti markah tu tak dapat nak dihantar lah. Okay, terima kasih doktor. Alright. Okay, kalau macam report tu minimum berapa page Tak ada. Minimum as long as you guys fulfill all the requirement yang dia dah state di dalam dalam instruction tu kan, dalam project instruction tu, tengok apa yang should ada. Kena ada introduction, executive summary kan. Kalau dah complete tu okay je, tak ada